Okey, selamat pagi semua. Okey, cikgu akan tunjukkan slides. Tunggu sekejap. Okey, siapa lagi kita tengok? Okey. Pagi semua, pagi Damia, pagi Izara, pagi Norain dengan Noraima ada? Ada. Okey, pagi okey, bagus. Ayana ada. Okey, kita tunggu Wani sekejap. Wani macam pun sudah masuk. Okey, hari ini kita buat perjumpaan tak lama, sekejap sahaja. Jadi apa kita akan buat? Satu, kita akan tengok ulang kaji sekejap. Lepas itu cikgu akan tunjukkan kuis. Jadi nanti kita buka mic dan menjawab kuis sahajalah. Lepas itu kita akan, itu saja. Lepas itu kita akan habis agak-agak 8.45 macam itu. Dan lepas itu kamu kena buat latihan dalam buku teks kamu. Okey, cikgu akan tunjukkan ingat semula dulu. Tunggu sekejap. Okey. Jadi ini yang apa kita buat hari ini. Kamu akan perasan skrin cikgu di telefon sekarang. Jadi ini yang kita akan buat. Jadi kita akan baca semula ya. Jadi apa yang kita belajar hari ini kita akan ulang kaji. Tak jadi masuk unit 7. Okey, kita akan ingat semula. Jadi pertama sekali mari kita tengok unit-unit ukuran bagi luas dan isi padu. Kita ingat balik ya, kita belajar luas, kita belajar isi padu. Kalau kamu nampak cm2 itu ialah sentimeter persegi. Kalau kamu nampak m2 itu ialah meter persegi. Dua kecil ini ialah persegi. Kalau kamu km2, kilometer persegi. Seterusnya kamu nampak isi padu itu ialah ml. Hari itu ada orang tulis L ini macam 2. Tidak ya, sebenarnya dia M, lepas itu dia L macam ini. Okey, kamu jangan tulis I. Tidak ya, dia L macam ini sebab dia unit macam ini. Jadi kalau kamu nampak ml, mililiter. Kalau kamu nampak L, liter. Kalau kamu nampak 3 di atas, tadi sini 2 kan, sini 3. Jadi ini ialah padu. Sentimeter padu. cm3, sentimeter padu. Kalau kamu nampak meter padu, itu meter padu lah, m3. Okey, unit kena tahu. Ada 2 jenis permukaan iaitu permukaan sekatar dan permukaan tidak sekatar. Jadi ini ialah tentang luas ya. Kita cakap tentang luas dulu. Permukaan sekatar dengan tidak sekatar. Jadi luas ini kita juga boleh ukur. Nanti jawab soalan ada tanya ya. Kalau kertas yang 1 cm darab 1 cm ni kita panggil kertas petak. Kertas petak. Dan satu lagi kita guna kertas graf. Kertas graf. Sekarang kita masuk isi padu. Isi padu lohong ini, isi padu kotak lohong iaitu kotak yang kosong boleh diukur dengan menggunakan kubus yang bersaiz 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Perasan tak kalau luas dia hanya 1 kali, 2 kali. Kalau isi padu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itu sebab dia cm 3. Lepas itu isi padu pepejal tidak sekata, contohnya batu, boleh diukur dengan menggunakan kaedah sesaran air. Jadi perkataan ini perlu ingat ya, kaedah sesaran air. Jadi isi padu, bacaan isi padu cecair diambil pada aras mata pada kedudukan meniskus. Meniskus. Dan pengukuran penting dalam kehidupan bagi mendapatkan luas dan isi padu yang tepat dan seterusnya dapat mengelakkan
pembaziran. Kenapa kena pandai ukur? Sebab kalau tak ukur dengan betul, barang kamu tak betul. Jadi kalau barang kamu tak betul, kamu membazir. Contohnya kamu nak bina rumah, kalau kamu tak ukur dengan betul, pembaziran akan berlaku ataupun kamu tidak cukup barang untuk membina sesuatu. Jadi ini ialah apa yang perlu kamu belajar sepanjang tajuk unit 6 pengukuran, iaitu ingat semula. Jadi lepas ini apa lagi kita nak buat, no? Okey, kalau kamu dengar sila angkat tangan, kita tengok tangan saja. Kita ada 1, 2, 3, 4. 4 orang. 4 orang tambah 2, 6 orang. Kita ada 6 orang. Jadi kalau dengar sila angkat tangan. Tahu, masih ingat macam mana angkat tangan? Bawah telefon kamu, kamu klik angkat tangan. Jadi ini ialah ingat semula. Okey, Ariana sudah. Jadi Izara, Nuraimah, Nurain sudah. Okey, Damia dengan Wani ada ikut? Okey, lepas ini sebenarnya kita nak kamu buka mic ya. Jadi ini ialah apa yang kita belajar. Jadi kerja kita hari ini, kita ialah menjawab soalan ini. Jadi jawab semua soalan berikut dalam buku latihan sains. Salin soalannya, jadi tulis bacaan luas dan isi padu berikut dalam bentuk perkataan. Jadi kamu tulis sajalah, ini ialah 2 sentimeter persegi. Nanti kamu buat sendiri ya, cikgu terangkan dulu. Nanti kamu salin dalam buku, tulis. Jadi dia macam ini, tulis dalam perkataan. Macam ini 10 sentimeter. 3 itu ialah padu. Jadi 10 sentimeter padu. Okey, mungkin kamu boleh buka mic kamu. Sila buka mic, cikgu tengok bergema atau tidak. Okey, Ariana, Izara, Damia dengan Wani. Ada seorang yang bergema. Cikgu rasa Wani yang bergema. Kalau macam itu, Wani, kamu tutup mic tengok macam mana? Boleh, masih dengar? Maksudnya Wani yang bergema ya. Jadi tidak apa. Yang lain sila jawab soalan. Kita tengok. Luas sesuatu permukaan boleh diukur menggunakan kertas apa? Tadi kita tengok kertas apa? Kalau 1 cm darab 1 cm itu ialah kertas apa? Masih ingat? Tadi kita tengok sini kalau 1 cm darab 1 cm itu ialah kertas. Kertas graf. Kertas graf itu kertas yang tak ada saiz ini. Kalau dia ada 1 cm darab 1 cm, kertas itu kita panggil kertas petak dulu. Kertas petak. Kalau dia hanya dia macam ini, ini baru kita panggil kertas graf. Tapi dua itu boleh kita guna untuk mengukur luas. Jadi masih ingat macam mana kira luas ini? Yang dalam tu kira 1. Tengok dulu ya, nanti buat. Dalam ini memang betul lah kira 1. Lepas itu yang lebih separuh kira 1. Ini lebih separuh tak? Ini lebih separuh? Ya. Cikgu sudah. Jadi tik lah. Jadi ini lebih separuh. Tik. Ini lebih separuh. Ini satu petak ya. Tik. Jadi ini lebih separuh. Tik. Ini lebih separuh tak? Dapat lihat cikgu? Lebih. Jadi tik lah. Jadi mana lagi yang lebih separuh? Ini ya. Ini sebab dia sebab sudah separuh. Jadi ini separuh, ini pun tik. Okey, sekarang kita tengok. Ini sudah lebih separuh kah? Tak. Tidak. Jadi kita tak kira. Ini sudah lebih separuh? Tidak. Jadi kita tak kira. Jadi sekarang berapa yang ada tik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawapan kita 7. Macam itulah. Jadi 7. Kalau kamu guna pembaris, ini ialah 1 cm darab 1 cm ya. Jawapan kita cm 2. Okey, cm 2.
Jadi sekarang kita sedang tengok soalan dulu sebelum kita masuk kuis. Jadi kita tengok nombor 3. Masih ingat ini kaedah apa? Kaedah apa nama dia? Kaedah Sasaran air. Ya, bagus. Kaedah sesaran air. Jadi kira isi padu objek di bawah jadi besar tolak kecil. Jadi isi padu kita, isi padu akhir tolak isi padu awal. Akhir kita berapa nombor dekat sini? Berapa nombor dekat sini? Nampak tak? 40. 40. Jadi tolak dengan awal itu berapa awal dia? 30. Jadi kalau macam itu tolak sajalah. Jadi jawapan dia berapa besar batu ini? Berapa isi padu batu ini? Sama dengan 40 tolak 30. Jadi jawapan kita ialah 10. Apa unit kita? Kamu tengok dalam penyukat silinder. Apa unit kita? Apa unit kita? Dapat lihat unit? Apa unit kita? Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 94 juga ya. Jadi kamu tengok penyukat silinder itu ada ML. Ada ML. Jadi kalau macam itu kita punya unit pun ML. Jadi 40 tolak 30 jawapan kita ialah 10. Jadi 10 tak cukup, kamu kena tulis dia punya unit. Unit kita ialah ML. 10 ml. Boleh ikut? Jadi jawapan kita ialah 10 ml. Ini ialah kaedah sesaran air. Ini pun kaedah sesaran air. Okey? Jadi ini pun kita panggil kaedah sesaran air. Jadi kalau macam ini, berapa banyak air yang dia tumpah tu, sesar tu, itu ialah isi padu. Jadi berapa isi padu batu besar ini? Sini apa nombor? Kalau kamu perasan, sini apa nombor? Berapa nombor sini? 30. Jadi jawapan kita sama dengan 30. Apa unit penyukat silinder itu tadi? Apa unit kita tadi? ml. Jadi mililiter ataupun ml. Jadi batu ini lebih besar berbanding dengan batu tadi itu. Jadi macam itu sajalah. Jadi cikgu habiskan cerita dulu ya. Ini ialah kaedah sesaran air. Kalau kamu rasa telefon kamu tidak bergema, buka mic. Kalau kamu rasa telefon kamu bergema, tutup mic. Okey? Jadi sekarang ada 2 lagi soalan. Kebab kita tak buat ya. Kita buat 5 dengan 6 nanti. Nanti salin soalan dalam buku kamu. Lepas itu kita akan jawab soalan. Itu saja. Nombor 5. Kira isi padu petak lohong berikut. Jadi apabila kita nak mengira isi padu, ini adalah matematik sikit ya. Isi padu ni kamu kena sama dengan isi padu ini kamu sama dengan panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Jadi ini akan melibatkan sifil ya. Jadi kalau kamu tengok panjang ialah 3, lebar ialah sini, tinggi ialah sini. Jadi sifil sekejap, 3 darab 2, 3, 2. 3, 2. 6 darab lagi 2. 6, 2. 6, 2. 12. Ingat sifil ya. Sains tak boleh pisah dengan matematik. Jadi 12 unit kita ialah cm. Berapa kali cm? 1 kali cm, 2 kali cm, 3 kali cm. Jadi cm 3. 12 cm padu. Ini pun sama. Darab saja. 3, 3. 3, 3. 9. 9, 3. 9, 3. Okey.
Ya, jadi kita darab saja. 3, 3, 9, 9, 3, 2, 7. Jadi jawapan kita 2, 7. Lepas itu cm. Berapa kali cm? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi cm padu. cm kecil. Ya, jadi nanti kamu kiralah. Tak payah lukis. Kalau kamu nak lukis pun boleh. Tapi yang penting kamu ada jawapan. Pendek saja kerja hari ini. Akhir sekali kamu tengok ini, soalan terakhir, Ayah Lim ingin memasang jubin pada lantai rumahnya. Apakah yang akan berlaku sekiranya Ayah Lim tidak mengukur luas lantai rumahnya? Kalau dia tidak mengukur, apa yang akan terjadi? Kalau kita tengok ingat kembali tadi, kalau kamu tengok ingat kembali, cikgu naik ke atas sikit. Jadi dia kata pengukuran penting dalam kehidupan supaya kita dapat luas dan isi padu yang tepat dan seterusnya mengelakkan pembaziran. Yang penting ialah mengelakkan pembaziran. Jadi sekarang kamu tengok kalau Ayah Lim itu dia tidak mengukur luas rumahnya. Jadi apa yang akan berlaku? Pembaziran akan berlaku. Pembaziran akan berlaku. Atau Lim akan kekurangan jubin. Jadi pembaziran atau kekurangan jubin mungkin akan berlaku. Okay. Nanti, bukan sekarang ya, nanti kamu kena salin semua soalan dan jawapan. Tidak banyak. Kalau kamu cepat, kalau tulisan kamu cantik, buat muka surat sahaja. Jadi salin soalan, tulis jawapan. Okay? Boleh ya? Tulis soalan, lepas itu salin jawapan. Jawapan sebenarnya pun ada pada belakang buku ya. Kalau kamu tengok buku kamu, hang kah? Tidak. Kalau kamu tengok belakang buku kamu, ini ialah belakang buku kamu. Jadi jawapan sebenarnya pun ada di belakang buku, dekat sini. Jadi kalau kamu tengok di belakang, kamu tengok belakang buku kamu, jawapan pun ada di sebelah sini. Jadi kita mari jawab sahaja, kita tidak buat kebat ya. Kita buat 1 hingga 6. Jawapan pendek-pendek tapi tunjukkan jaran kerja seperti apa yang cikgu tunjukkan dalam gambar. Setakat ini kalau rasa okey sila angkat tangan. Kita ada Ariana, kita ada itu ialah siapa sudah? Dayang ke? Dayang ke yang angkat tangan? Kita tengok muka. Okey, cikgu akan kita apa? Itulah cikgu terkenal muka dah. Okey, sekarang kita akan Wong ada Wong. Okey, kita ada. Jadi nanti kerja kamu ialah okey, cikgu stop dulu. Jadi kerja kamu nanti ialah 1, kamu akan buat latihan. Jadi kamu buat sama-sama lah sebelum kamu balik ke rumah masing-masing. Fahim kamu nanti buat dengan Damia. Jadi salin soalannya, hantar terus saya terkejar. Okey, Wong belum dapat buku kan? Sudah dapat buku ke Wong? Belum. Nantilah, nanti ha. Okey, Ariana ada, Nurain. Okey, cikgu ambil sikit masa, kita buat quiz sekejap. Okey, jadi semua orang sila buka mic. Wani, kalau kamu nak buka mic, sila cuba. Kalau tak dapat tengok. Dahlia, sila buka mic. Nanti cikgu akan tunjukkan ini sekarang. Okey, cikgu akan share screen dulu. Tak lama, sekejap lagi kita. Okay. Wani, kamu masih bergema sebenarnya. Kamu sedang tengok cikgu sedang share satu screen. Nampak? Tunggu sekejap. Sabar. Cikgu share sekali lagi. Okey, kita akan tengok latihan sekejap tentang luas ya. Jadi kita ambil 5 minit, lepas itu kita tutup kelas. Itu saja. Jadi ini adalah soalan tentang luas.
Jadi kita akan main sama-sama, kamu jawab terus ya. Kalau kamu ada handphone, kamu akan jawab guna handphone. Tapi memandangkan kamu guna handphone untuk belajar ini, sabar. Siapa yang baru masuk ni? Siapa yang baru masuk ni? Tunggu sekejap, kita sedang buat aktiviti ini ya. Okey, semua sila buka mic dan bersedia ya. Okey, cikgu offkan music. Jadi kalau kamu tengok gambar ini ada dalam buku teks kamu. Rajah menunjukkan aktiviti sekumpulan murid mengukur luas. Luas permukaan sekata subjek boleh dengan menggunakan kertas peta ataupun kertas graf, warna, kertas lonteng. Jadi ingat pilih apa yang belajar sahaja. Kertas graf. Ya. Okey, tunggu sekejap. Jadi betul kertas graf. Okey, kita teruskan. Jadi kalau kamu ada komputer handphone, kamu boleh buat ya. Jadi setiap sampul mempunyai bilangan kad yang tertentu. Sampul surat manakah yang memerlukan kertas putih yang paling banyak? Cikgu bagi tips, kertas putih yang paling banyak sifil yang paling besar. 2, 4, berapa? 2, 4, 8. 4, 2, 8. 4, 3, 12. 5, 3, 15. Kalau macam itu 8, 12, 15. Siapa paling besar? 15. Jadi jawapan dia ialah C. 35. Ya, jadi fokus kepada soalan. Tengok soalan dulu ya. Okey, kita teruskan. Berikut merupakan jenis luas permukaan. Baru cikgu baca tadi, kecuali mana satu permukaan. Satu permukaan selari, 2 permukaan tidak sekata, 3 permukaan sekata. Mana satu kita tidak belajar? Sekata. Benar kita sekata. Permukaan selari. Tengok, lambat sangat. Kita tengok balik nota kita. Nota kita. Ya, mari kita tengok balik nota kita sekejap. Jadi kita belajar permukaan sekata dengan permukaan tidak serata. Buku teks 93 ya. Jadi balik semula sini, jadi sekata ada, tidak sekata ada, selari jawapannya. Permukaan selari kita tidak belajar. Ulang kaji saja hari ini. Nanti kamu buat latihan. Pengukuran penting dalam kehidupan kerana pengukuran boleh mengelak, bukan mengekaukan. Kerana pengukuran boleh mengelakkan mana satu? Mengelakkan. Pembaziran. Hanya pilih apa yang benar kita belajar. Jadi buka mic, sila menjawab ya. Buka mic dan sila menjawab. Tunggu. Okey. Tak banyak soalan. Okey, itu ialah gelanggang bola tenis. Kalau gelanggang bola tenis, kita ukur dengan menggunakan unit apa? Tengok buku teks kamu, muka surat 80. Tengok buku teks kamu, muka surat 80. CM2, KM2 ataupun M2. Cuba teka. Meter persegi. Kalau CM, dia benda yang kecil. Kalau meter, benda yang sederhana. Kalau KM, benda yang besar. Jadi kamu rasa itu kecil, sederhana atau besar? Kilometer persegi. Kamu nak kilometer kah? Nak sentimeter? Masa nak habis dah lah, Jo. Kilometer. Kilometer, Tidak betul. Dia ialah meter. Meter saja. Dia tak besar tapi dia meter. Okey, sekarang ini sangat besar. Satu Malaysia. Kalau sangat besar, kita guna apa tadi? Kilometer. Kalau sangat besar, kilometer. Ingat, benda yang kecil, sentimeter. Kalau benda yang sederhana, meter. Kalau benda yang sangat besar macam Malaysia ini, kita guna kilometer. Buka mic dan jawab ya.
naik dan menjawab. Sebab kita salah satu, jadi dia bagi kita pilihan sekarang, kamu akan mendapat dua kali ganda. Okey, kalau kamu ada handphone, kamu boleh cuba buat ini ya, nanti tidak apa. Petak kertas petak segi 4 sama 1 cm darab 1 cm bersamaan dengan berapa? 2 cm. TM. 2 cm cikgu tekan, sorry. Jawapan dia 1 cm persegi ya, 1 cm persegi. Nanti kita tengok balik. Kertas gerak ialah kertas petak apa? Segi 3 sama, segi 4 sama, segi 4 tepat. Kertas gerak ialah segi 3, segi 4 sama, segi 4 tepat. Laju. Luas. Sekarang kita semua di luas. Muka surat 83. Segi 4 sama. Sama ke tepat? Itu saja. Memang segi 4 sama ke tepat? Sama. Kalau sama, dia sama segi 4. Kalau tepat, dia panjang. Dia pendek ke dia panjang? Pendek. Jadi jawapannya segi 4 sama. Masa ada, kau kena tengok masa atas tu. Jadi jawapannya segi 4 sama. Okey, bagus. Dia bagi kita lagi power. Tengok. Okey, dia akan mengetahukan langkah kita. Okey, kita terang. Sabah ialah satu kawasan yang besar. Kalau kawasan yang besar, meter persegi, kilometer persegi, atau kilometer persegi. Kilometer persegi lah. Tapi cikgu tak pasti mana satu jawapan. Meter persegi. Ya, kilometer persegi. Cuma jawapan dia sama. Okey, bagus. Tidak apa. Okey, sikit lagi soalan. Soalan 10. Luas dan isi padu diukur dengan menggunakan apa? Alat pengukur, alat penggang, alat pengukur. Alat pengukur lah jawapan dia. Okey. Kita semua sekarang ialah luas ya, belajar luas. Okey, kita naik sikit. Okey, soalan 11. Buku. Kalau buku besar kecil ataupun sederhana. Jadi luas itu kita guna cm segi, meter persegi ataupun kilometer persegi. Sentimeter persegi. Ingat tak? Tadi ini satu Malaysia. Ini satu gelanggang. Kalau kecil-kecil kita guna sentimeter persegi. Ini meter persegi. Teruskan. Soalan terakhir. Besarnya suatu kawasan atau permukaan dipanggil apa? Isi padu, luas ataupun size. Besarnya sesuatu permukaan, tengok buku teks muka surat 80. Ya, tengok buku teks muka surat 80. Jawapan semua dalam buku teks ya. Jadi besarnya sesuatu kawasan atau permukaan dipanggil luas. Tajuk kita adalah luas. Jadi kita sudah selesai. Jadi ingat, kalau soalan dia akan tanya cm, dia akan tanya unit ya. Jadi kita ulang yang salah. Ini tadi kilometer persegi ya, mana-mana saja. Kita ada satu lagi soalan yang cikgu salah tadi. Okey, habis dah. Jadi kamu tengok, kalau biasanya kamu nak ini saja kan. Jadi inilah proses dia. Cikgu ada satu lagi, tunggu sekejap. Cikgu ada satu lagi, kita ambil sikit masa lagi ya. Tadi ialah luas, sekarang kita buat isi padu. Tak lama, isi padu ya. Tolong bagi cikgu masa kita tengok isi padu. Jadi untuk isi padu, kamu tengok buku teks kamu. Tengok teks 85. Tengok buku teks 85, kita jawab sama-sama. Ya, tengok buku teks 85. Dengar soalan, jawab sama-sama, jawab saja. Okey. Mesti ada buku teks ya. Jadi kita mulakan. Dadah. Okey, nombor 1. Ini ialah apa nama kaedah ini ya? Raja menunjukkan seorang murid sedang mengukur value pejauh tidak sekata. Jadi dia boleh ditentukan melalui ini yang kita belajar ya, sedaran air. Bagus. Jadi kaedah sedaran air.
Ada orang dekat sana kalau kamu perasan. Nah, dalam Arab itu. Okey, jadi ialah kotak lohong. Jadi kotak lohong kita boleh masukkan dengan kubus macam ini. Berapa besar kubus ini? Kubus ini 1 darab 1 darab 2, 2 darab 2 darab 2, 1 darab 1 darab 1. Mana satu yang cikgu ajar? 1, 2 ataupun 3? Senang cerita. 1, 2 ataupun 3. 3 ya. Jawapannya 1 cm darab 1 cm darab 1. Isi padu luas. Tak betul tu. Tengok dulu nanti. Kita tengok nanti ya. Okey, seterusnya isi padu cecair boleh diukur dengan menggunakan silinder penyukat yang tinggi ataupun yang gemuk tu kita panggil apa? Bika. Ya, itu sebab kamu kena tahu ya, yang gemuk tu bika, yang letter itu bika. Okey, teruskan. Okey, kamu dapat nombor 5 sekarang. Okey, itu ialah picagari. Itu ialah cawan. So, unit yang sesuai. Okey, ini air yang ml, liter dengan cm 3, ini air yang banyak. Jadi ini air sikit guna apa? Liter padu, liter, mililiter. Sebut saya apa? Milimeter. Bukan mililiter L sebenarnya. Aduhai, banyak salah menaik. Jadi kamu tengok mililiter L. Ya, betul. Mililiter. Okey, kita tak ada peluang guna ini ya. Jadi dia boleh bagi kita buang satu jawapan. Okey, kita guna nanti. Okey, ini ialah rumah. Di rumah tu kita ukur dalam apa? Liter, mililiter atau padu. Kita cuba buang satu jawapan. Okey. Liter padu ataupun mililiter? Liter padu. Mililiter benda yang kecil, liter padu benda yang besar. Jadi kita pilih liter padu. Mililiter L sebenarnya ya. Jawapan dia ialah liter padu. Tangki merah biru kita. Wah, naik nombor 2 dah. Okey, ini air mineral biasanya 500 apa? 500 ml ya. Ini botol kecil. Kalau botol kecil biasanya dia ml sahaja. Kalau botol besar barulah liter. Okey. Dia ada 2 jawapan. Jadi dia boleh mililiter, dia boleh liter. Okey, bagus. Okay, nombor 2, tengok dapat nombor 1 tak kamu? Apa benda ialah besarnya suatu ruang yang memenuhi pepejal cair ataupun gas? Luas. Tadi luas, sekarang apa? Isi padu. Tadi luas, sekarang isi padu. Okey, jawapannya isi padu. Sikit lagi. Okay. Teruskan sikit lagi. Jawab soalan ya. Tengok soalan. Kalau kamu pandai jawab, bagus. Itu ialah kunci. Kunci itu bentuk tidak sekata. Kalau bentuk tidak sekata, apakah kaedah yang pernah kamu belajar untuk mengukur isi padu? Isi padu ialah berapa berat benda itu. Ukur ini sesaran air. Ya, kamu hanya belajar graf dengan sesaran air kan? Graf ialah untuk luas, sesaran air, isi padu. Jadi jawapan kita ialah kaedah sesaran air. Sepatutnya kamu pandai jawab ya. Kalau kamu tak pandai tu nanti kita tengok lagi. Jadi sekarang kamu tengok atas meniskus ataupun bawah meniskus. Atas meniskus. Kamu mesti cuncun kan. Bila kamu cuncun, berada mata berada pada aras meniskus. Mata berada pada aras meniskus. Okey, tunggu sikit lagi. Dah habis dah. Okey, 50. Soalan 10. Kenderaan yang dapat mengisi lebih ramai murid? Van, kereta, bas. Bas sekolah. Ini kita ada dalam buku kan? Bas sekolah.
Kolam. Ya, bagus. Sikit lagi. Okey, 11. Tengok unit dekat sini. Apa unit dekat sini? Jadi isi padu dinyatakan dalam unit Mililiter. mililiter. Cikgu type salah sebenarnya. ml jawapan dia ml. Betul, tapi cikgu tak salah. Okey, soalan terakhir. Jumlah air yang tersesar bersamaan dengan apa benda objek? Isi padu, saiz, luas. Saiz. Apa yang kita belajar? Kita belajar luas dengan isi padu. Okey, kita guna peluang ini 50-50. Isi padu ataupun saiz? Isi padu. Nak isi padu ke nak saiz? Isi padu. Jumlah air yang terbesar dan belajar isi padu ya. Jadi sentiasa pilih apa yang kita belajar. Kita belajar isi padu. Okey, ya bagus. Kamu dapat nombor 1 dah. Okey, ada satu yang salah tadi. Ini cikgu pasal rasa. Tengok dulu. Isi padu boleh diukur menggunakan kubus. Sebenarnya kalau dia satu kubus memang 1 darab 1 darab 1. Nanti cikgu buat pemberolan. Jawapan memang 1 darab 1 darab 1. Okey, jawapan dia memang ini. 1 darab 1 darab 1. Tapi tadi jawapan dia 2 darab 2 darab 2 kan. Dia mungkin ikut kotak ini. Tapi jawapan dia sebenarnya 1 darab 1 darab 1 ya. Nanti cikgu buat pemberolan. Okey, dengan itunya kamu sudah dapat nombor 1. Tengok 20 orang kamu dapat nombor 1. Jadi kalau kamu nak cuba, kita boleh tulis ini. Tak payahlah, kita sudah buat lah. Tengoklah nanti macam mana. Okey, jadi saya akan stop sharing. Tunggu sekejap. Okey, banyak hari ini. Jadi hari ini kita buat ulang kaji ya. Kita buat ulang kaji dengan isi padu. Tapi ingat, nanti ada kerja rumah ya. Nampak kamu. Ada kerja rumah ya. Nanti kamu buat ini. Jadi nanti buat muka surat 94 ini. Buat muka surat 94. Tadi kita dah bilang, jadi kamu nanti cari soalan, tulis jawapan. Okay, kita semak orang dulu. Okay, buka mic semua, buka mic. Kita nak habis dah. Kita memang setengah jam. Okay, kita ada Muiz, kita ada Wong, Alias, Azudin, kita ada Ariana, Wani, buka kamera ya, semua buka kamera. Bukan kedua ada kamera kan, kita nak gambar. Azudin, Dahlia dengan kalau kamu dapat kamera ya. Jadi dengan itu perasan tadi cikgu ada bagi kelas ini dalam buku kamu ada kan? Sudah dapat bukan? Kalau kamu dapat buku, cikgu kamu perasan ada kad ini. Jadi kerja ini sebenarnya kamu nanti susun. Kamu susun dia jadi satu segi 4. Lepas kamu dah susun, pecat terus dalam buku. Senang cerita. Jadi kamu akan susun dia jadi segi 3 darjah. Nanti cikgu akan beritahu lah. Lepas itu susun ikut bentuk. Lepas itu nanti kamu letak dalam buku. Ini tajuk unit 7 sebenarnya. Okey, nanti susun ya. Jangan campur ya. Yang murai dengan Izara tu jangan campur ya. Kita sendiri. Okey, semua orang kita akan ambil gambar. Cikgu pun baru bangun ni. Tengok dulu muka kamu, tengok baju kamu, tudung kamu. Okey. Semua orang kita akan ambil gambar. Tengok kamera. Fahim. Fahim. Tengok kamera. Fahim. Kaki turun.
Okey, semua orang. 1, Kaki turun. 2, Kaki turun. 3. Okey, semua orang. 1, 2, 3. Cikgu send dalam waktu sekejap. Sekejap. Kita ambil Ipan. sekali lagi gambar nanti. Sekejap, kita ambil sekali lagi gambar nanti. Okey, sekali lagi semua. Okey, sekali lagi semua. Belum, tunggu sekejap. Belum, tunggu sekejap. Hang pula WhatsApp cikgu. Pula WhatsApp cikgu. Okey. Dahlia, okey, tunggu sekejap. Kita ambil gambar sekali lagi ya. Gambar sekali lagi ya. Okey, semua sedia. Okey, semua sedia. Okey, 1. 1. Tunggu sekejap. Okey, 1, Okey, 1, 2, 2, 3. 3. Nyam. Okey. Jadi itulah, terima kasih semua. Kita buat ulang kaji sahaja. Jadi nanti sila lengkapkan kerja ya. Nanti sila lengkapkan. Pastikan kamu buat kerja ya. Jadi hari ini tak ada buku aktiviti. Jadi hari ini kamu ada buku aktiviti. hanya ini sahaja. Okey, nanti kamu tengok apa yang tidak sempat Okey, buat, kamu buat lagi ya. Okey, dengan itu sekian sahaja. Semua boleh les sudah. Terima kasih semua. Terima kasih Terima kasih semua. Terima kasih semua.